Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini untuk kelas ni cikgu nak ajar tindak balas redox, untuk kalau ikutkan tajuk dia ialah tindak balas redox dalam pemindahan elektron pada satu jarak. So sebenarnya, um, untuk topik ni, macam mana kita nak tahu dia adalah pemindahan elektron pada satu jarak? Okey, biasanya dia guna YouTube ni. So kalau ada YouTube ni, so itu adalah tajuk pemindahan elektron pada satu jarak lah. Sebabnya kenapa dia tajuk dia pemindahan elektron, cikgu pun tak sure kenapa. Actually semua melibatkan tindak balas redox adalah kita pindahkan elektron lah. Sebab kalau ada pemindahan elektron, kita dermakan elektron, maksudnya itu adalah ejen penurunan. Lepas tu bila dah ada yang derma, mesti ada yang terima. So kalau yang terima tu pula adalah ejen pengoksidaan. So untuk topik ni, secara generalnya apa yang awak kena tahu, okay, kita tengok dulu dia punya susunan radas dia. Yang pertama, dia mesti ada ni lah tiub U ni. Tiub U ni, lepas tu dekat tiub U ni yang pertama ni dia mesti ada asid sulfurik. Okey, apakah fungsi asid sulfurik tu? Asid sulfurik ni dia lebih kurang macam titian garam yang mana dia membantu, bukan titian garam, dia macam pasu beliang. Sama macam pasu berliang fungsi dia. Okay, dekat bawah ni ada cikgu nyatakan. Jadi dia asid sulfurik ni berfungsi macam pasu beliang. Kalau pasu beliang, fungsi dia satu, kita letak larutan yang pertama. Yang dekat dalam bikar ni kita letak larutan kedua. So dia ada tujuan dia untuk mengasingkan dan memisahkan dua larutan. So dekat sini kalau tengok gambar rajah ni, dia asingkan antara larutan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, dan yang kedua, dia membenarkan pergerakan elektron untuk melengkapkan liter. So biasanya kita kena pakai larutan lah. Kalau larutan bermaksud dia adalah sebatian ion. Dia tak boleh pakai covalent. Covalent macam contohnya awak pakai glukosa tak boleh. Sebatian karbon contohnya tetrafluoromethane yang pelarut organ itu pun tak boleh. Sebab dia bukan elektrolit. So kalau bukan elektrolit dia tak ada ion. Bila tak ada ion dia tak membantu pun mengalirkan elektron tu ataupun ion. Okey. Yang kedua, kita ada terminal negatif dan positif. So actually dia disambung kepada galvanometer. So bila kita sambung pada galvanometer, kita tak boleh nak detect mana satu terminal negatif, mana satu terminal positif. Awak ingat sebelum ni cikgu dah ajar, iaitu apa kata? Iaitu anode buang elektron, kathod terima elektron. Okey, yang buang elektron dia akan mengalami pengoksidaan, yang terima elektron dia akan mengalami penurunan. So yang mengalami pengoksidaan dia adalah dekat terminal negatif. So anode tu ada terminal negatif, manakala kathod ada terminal positif. Okey, itu salah satu cara nak ingatlah. Yang kedua, kalau dia anode, anode buang elektron maksudnya dia lebih elektropositif. Lebih elektropositif. Elektropositif macam ni lah. Awak assume dia adalah dia lebih charge positif. Charge positif dia lebih tinggi. Manakala yang mengalami penurunan ni dia kurang elektropositif bermaksudnya dia kurang charge positif. Bila kurang charge positif maksudnya dia lebih negatif lah. Bila negatif, dia akan tertarik kepada terminal positif. Dia macam tu. Tu ada cara kita nak ingat lah. Okey, kat sini. Okey, nampak dekat gambar rajah yang ni. Ini ialah terminal negatif. Terminal negatif dia adalah anode. So, bila anode, yang tertarik dekat dia adalah ejen penurunan ataupun yang mengalami pengoksidaan. Okey, yang ni terminal positif. Yang terminal positif ni yang bertindak sebagai terminal positif ni adalah ejen pengoksidaan ataupun dia mengalami penurunan. Okey, antara ejen pengoksidaan yang kita biasalah, kita dah familiar dah, iaitu larutan kalium manganat berasid, larutan kalium dikromat berasid, ataupun larutan bromin. Lagi apa lagi?
Itu antara yang glamour lah yang soalan bagi cikgu tambah kat sini. Larutan bromin yang soalan selalu guna. Kalau awak tak ingat, awak tengok balik dekat senarai, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, manakala yang tertarik dekat anode ni, dekat terminal negatif adalah ejen penurunan iaitu kalium iodida, kalium sulfat, kalium bromida, kalium klorida. Okey, pergi. Ni pun boleh tambah juga ferrum 3 sulfat. Ferrum 3 sulfat pun boleh juga. Okey, ni ferrum 2 sulfat, lagi apa lagi? Itulah. Okey, jadi kita tengok satu persatu pemerhatian yang melibatkan pemindahan elektron pada satu jarak dan kita analisis dia punya redox. Okey, contoh dekat sini. Cikgu ada ferrum 2 sulfat. So, ferrum 2 sulfat kita dah tahu dia adalah ejen penurunan. Bila dia ejen penurunan, dia akan mengalami pengoksidaan. So, yang ini adalah terminal negatif. Okay, mana kalau bromin, automatik dia adalah terminal positif lah. Ataupun dia mengalami penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. So, tadi cikgu dah tambahkan air bromin dekat larut, dekat soalan ni. Cikgu tambah larutan bromin. Okey, kita tengok satu persatu. Larutan reaktan ni mana-mana lah awak nak letak, cikgu-cikgu ikut yang ni. Kalau belah kiri ferrum 2 sulfat, so kolom yang ke belah kiri ferrum 2 sulfat. Yang ini bromin. Okey, ni warna ni bukan warna sebenar. Bromin bukan warna bukan warna purple. Dia warna perang. Yang ferrum 2 sulfat ni betul lah hijau. So, ferrum 2 sulfat adalah ejen penurunan. Penuhkan kolom ni, isi kolom ni. Sebab kolom ni membantu dia macam kita analisis lah eksperimen ni. Jadi, kalau nanti awak nak jawab soalan, bila awak dah analisis, awak nak jawab soalan, senang. Semua ada kat sini. Okay, yang manakala bromin ni adalah ejen pengoksidaan. Okay, tindak balas yang dia alami pengoksidaan. Yang ni adalah penurunan. Okay, terminal negatif, anode. Okey, ferrum 2 sulfat adalah anode negatif. Yang ini adalah cathode positif. Okey, setengah persamaan ferrum 2. Dia kita tahu dia mengalami pengoksidaan, maksudnya dia derma elektron. Jadi plus kita tengok dia kejap Dia derma maksudnya elektron duduk kat belakang lah. Plus 2 elektron di ferrum 2. Kita tengok dulu Ini bromin. Dia terima elektron. Dia jadi ion bromida. Okey. Salah. Yang ni asalnya ferrum 2. Tak ada macam confused. Ferrum 2. Dia dermakan jadi ferrum 3. Ferrum 3, 1 elektron sahaja. Okey, pemerhatian yang ini daripada ferrum 2 jadi ferrum 3. Ferrum 2 kita tahu dia adalah warna hijau. Ferrum 3 adalah warna perang. So, kita nampak perubahan dia. Larutan berwarna hijau. Dia bertukar jadi perang. Okey, awak tulis penuh dalam exam jangan guna anak panah lah. Yang ni bromin kita tahu perang. Bromida ni adalah tak berwarna. Jadi awak boleh cakap larutan perang minyak warna kan ke, ataupun lautan perang bertukar jadi lautan tak berwarna pun boleh. Okey, jadi cikgu nak tulis lautan perang minyak warna kan. Okey, ujian pengesahan. Okey, ini biasanya ferrum 2 ni kita guna macam kita belajar dalam bab garam Kita tambah larutan natrium hidroksida, beberapa titis larutan natrium hidroksida, kita akan dapat mendapatkan perang terbentuk. Okey, bromide. Bromide ni jarang lah buat ujian pengesahan dia. So, kita
skip lah. Sebab bromide ni dalam apa-apa pun dia adalah larutan yang tak berwarna. Jadi ujian pengesahan ni cikgu sekadar masukkan sebab kadang-kadang soalan tanya tapi dia taklah tanya untuk semua. So macam kes soalan yang ni biasanya dia minta kita buat ujian pengesahan untuk ferrum sajalah. Apakah bukti bahawa yang terhasil ni ferrum 3. So inilah eksperimen dia. Okey, persamaan ion keseluruhan kita cek dulu elektron kita. Yang ni 2, ni 1, so ni darab dengan 2 dulu Dapat 2 ferrum 2 plus bromin dia jadi 2 ferrum 3 plus bromide. Bromide ni kena ada 2. Okey. Itu sahaja. Faham Okay, kita tengok ke eksperimen berikutnya. Ini antara yang cikgu bagi ni semua yang bahan-bahan ataupun eksperimen yang glamour dalam exam selalu akan tanya. Dia akan bagi pasangan dia lah. Ataupun kalau dia tak bagi kalium iodida dengan kalium dichromate pun mungkin dia bagi kalium arganat. Macam itu. Okey, jadi kita cek satu-satu. Kalium dichromate adalah ejen pengoksidaan. So, dia akan mengalami penurunan. Bila mengalami penurunan, dia adalah terminal positif. Yang ini negatif. Okey. So, reaktan kita ada kat sini kalium iodida. Awak tulis full pun boleh. Nak buat cikgu ni, cikgu guna simbol saja. Tak ada masalah sebab ini adalah analisis. Analisis tu reference kita. Bukan reference pemeriksa. Pemeriksa dia bergantung pada soalan lah macam tu. Jadi daripada analisis ni, cikgu buat macam ni sebab cikgu nak ajar korang boleh analisis eksperimen. So kalium iodida mengalami tindak balas pengoksidaan, yang ni mengalami tindak balas penurunan. Kita balik tadi atas kita buat ejen dulu kan. Okey, tak ada masalah. Yang penting faham Okey, ini adalah ejen penurunan. Ini adalah ejen pengoksidaan. Anode dia adalah kalium iodida adalah anode. Saya dah susun buat positif negatif. Yang ini cathode positif. Setengah persamaan dia daripada iodida, dia derma elektron. So kalau derma dia jadi I2, dia lebih positif lah charge dia kan. Charge dia bertambah. Okey. Ni kalium dichromate ni, kalau awak tak ingat, awak boleh tengok dekat notes, dekat senarai ejen pengoksidaan dekat atas kat dalam buku teks pun ada, dekat nota ni pun cikgu ada bagi juga ni. Tapi biasanya nota ni cikgu tak bagi kan, sebabnya cikgu punya nota ni tak lengkap lagi. Okey, jadi kalium dichromate mana? Ni ejen penurunan, ejen pengoksidaan. Ini Cr2O7 negatif. Okey, Cr2O7 2 negatif tambah dengan jadi Cr2O7 2 negatif tambah 14 ion hidrogen. So ion hidrogen ini menyebabkan dia medium berasid, tambah 6 elektron. Jadi 2 Cr3 positif campur 7 H2O 7 ion. Okay, jadi pemerhatian dekat sini, okay, iodin ni dia asalnya adalah larutan tak berwarna. Sebab iodida tak berwarna larutan tak berwarna, dia tukar jadi iodin ni. Okay, kita boleh cakap larutan perang boleh. So kita guna larutan perang lah. Sebab iodin dalam ikus biasa dia adalah perang. Okay, ni boleh tengok dekat senarai yang sebelum ni cikgu dah ajak, cikgu dah bagi list tunjuk dulu. Okay, iodin dalam lautan biasa equals dia adalah perang tukar jadi perang. Okey, yang ini kalium dichromate, dia asalnya adalah warna kuning. Kalium dichromate adalah warna kuning. Sekejap. Okey, kalium dichromate asalnya warna kuning pula, warna hijau.
Asalnya warna hijau. Lepas tu dia tukar jadi warna kuning. Okey, ujian pengesahan. Yang ni rasanya kedua-dua ni jarang lah dia minta ujian pengesahan. So, kita skip lah ni. Sama keseluruhan, kita tengok elektron dulu. Sini 6, sini 2. So, ni darab dengan 3. Jadi, 6 iodida plus Cr2 O7 2 negatif plus 4 hidrogen. Okey, dia jadi 3 iodin plus 2 Cr3 positif plus 7 H2O. Okey, macam tu je. Okey, ini cikgu cuba bagi awak buat yang ni pula. Boleh Okey, potasium marganat ni cikgu bantulah dulu sebab ni pemerhatian ni berbeza-beza sebenarnya. Okey, jadi ini adalah ejen. Ini terbalik. Ini ejen pengoksidaan. Ini ejen penurunan. Okey, kalau awak nak ikut ni pun boleh juga. Jadi kalium marganat kita letak sebelah kiri. Ferrum 2 sulfat sebelah kanan. So yang ni akan mengalami penurunan. Yang ni akan mengalami pengoksidaan. Sebab kalium marganat adalah ejen pengoksidaan. Ferrum 2 sulfat adalah ejen penurunan. Okey, yang ni ada terminal positif, cathode. Yang ni terminal negatif, anode. Okey, setengah persamaan dia. Yang tengok yang kalium marganat boleh sama juga tengok dalam buku teks juga. Sebab yang ni panjang buku teks pula, awak boleh tengok dekat senarai ejen pengoksidaan tu. Okay, jadi MnO4 negatif plus 8H plus 5 elektron. Yang ni kalau nak ingat cara mudah dia, cikgu dulu sama masa sekolah dulu, cikgu tulis dekat dalam satu kertas. Dulu cikgu pakai kertas yang kertas kajang warna putih, cikgu pakai apa cikgu tulis kat, cikgu potong separuh ataupun potong 4, and then cikgu buat nota, cikgu tampal dekat bilik. Bilik cikgu dulu mempenuh dengan nota. Dekat pintu semua. Jadi hari-hari akan tengok. Automatik dia akan ingat lah. Jadi ferrum 2 pula, dia jadi ferrum 3. Sebab dia derma elektron. Okey, pemerhatian. Yang ni tak ada. Yang ni biasanya tak ada. Ferrum 2 ni macam tadi. Kita tambah natrium hidroksida. So nanti akan mendakkan perang akan terbentuk lah. Mendakkan perang tu ferrum 3 ni. Pemerhatian. Masalah pula. Ni ujian pengesahan bawah. Pemerhatian adalah yang ini larutan ungu pun boleh, merah jambu pun boleh. Awak kalau nak ni, awak tengok dalam buku teks dia mention apa. Sebabnya warna merah jambu dengan ungu ni selalunya kita guna merah jambu. Kalau dari segi pandangan mata bagi cikgu lah. Kadang-kadang kita nampak macam merah jambu, kadang-kadang kita nampak macam warna ungu. Sebab dia bergantung kepada kepekatan kandungan air dia tu. Kalau air dia banyak macam tu, biasa kita nampak dia macam merah jambu, pudar sikit lah. Okey, yang ini sama macam tadi. Hijau, dia tukar jadi perang. Okey, ujian pengesahan, marganat tak ada. Yang ferrum ni sama macam tadi. Kita tambah natrium hidroksida, kita akan dapat mendakkan perang. Okey, bersama keseluruhan cikgu rasa dah tak ada masalah, awak dah boleh buat. Okey, jadi cikgu nak awak jawab soalan objektif dekat bawah ni. Kalau pasal cikgu latihan yang ni cikgu ada bagi dekat awak chapter 12 ni awak boleh tengok. Kalau tak ada nanti bagi tahu, cikgu akan share dekat WhatsApp Okey, awak jawab soalan yang tengok tajuk YouTube ni. Ke surat berapa? 190 sampai okey sampai ni 195. 190 sampai 195. Sampai kat sini saja. Elektrolisis ni belum lagi. So nanti cikgu akan share pula. Jadi kita akan belajar pula tajuk elektrolisis Maksudnya dah habis dah. Ini. Jadi untuk kelas hari ini sampai sini sahaja. Nanti next kelas cikgu akan masuk. Masuk ke upayaan elektrod piawai dahulu. Okey, bukan elektrolisis Cikgu akan masuk ke upayaan elektrod
piawai. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum.